adalah satu waktu yang mustajab. Masa yang mustajab tuan-tuan, selain daripada yang kita tahu malam Lailatul Qadar, ya, waktu 2/3 ataupun 1/3 malam yang terakhir, ya, ataupun ketika kita berada di dalam permusafiran, itu masa-masa yang mustajab. Antara masa mustajab ialah antara waktu menunggu waktu solat. Maknanya kalau kita nak solat isyak, kita tunggu, kita solat maghrib, kemudian kejap lagi waktu isyak, kita menunggu waktu solat, itulah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, malam ini insya-Allah kita akan perkongsian kita pada malam ini di dalam kitab kita Al-Jauhar Al-Mawhub di muka surat 87, ya, di muka surat 87 kalau yang ruminya, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata li jari kalangan setengah mazhab yang mengambil zahir hadis ini. Maknanya seorang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, maka solatnya tidak dikira kalau dia tak solat di masjid, melainkan dia ada sebab-sebab dan keuzuran-keuzuran yang, tetapi dia solat dekat rumah sedangkan dia tidak ada keuzuran, maka solatnya di masjid itu lebih afdal bagi daripada solatnya yang dilakukan di rumah, ya. Maka hadis ini ditanggungkan atas sembahyang fardu dan barang yang dihubungkan dengan dia, ya, solat fardu lah. Tak kisahlah solat fardu maghrib ke, isyak ke, subuh ke, zuhur. Apa tuan-tuan? Apa tu Ji? Dia selepas di rumah tu apa tu? Perkataan apa tu Ji? Daripada demikian itu diperbuat akan dia di rumah afdal daripada diperbuat akan dia di masjid. Maknanya selain dan barang yang lain daripada demikian itu diperbuatkan akan dia di rumah afdal daripada diperbuatkan akan dia di masjid. Betul lah tu tuan-tuan. Kalau solat sunat, mana lebih afdal, buat kat masjid ke buat kat rumah? Jawapannya kat rumah. Kecuali solat sunat yang memang Nabi SAW tunjukkan dibuat di masjid. Antaranya solat sunat Aidain, solat sunat hari raya. Nabi tunjuk solat sunat hari raya dibuat dekat masjid, afdalnya buat di masjid. Kemudian solat sunat tarawih, ya, solat sunat tarawih ni, maka sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, kalau kita tengok dalam banyak asar di kalangan sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri, kalau Nabi solat sunat rawatib, solat sunat qabliyah dan ba'diyah, Nabi banyak buat di rumah baginda SAW. Hatta solat sunat duha. Solat sunat duha ni, ya, kalau kita tengok riwayat Ummu Hani ni ialah sepupu Nabi SAW, anak kepada Abu Talib. Anak kepada Abu Talib ni, ya, ada namanya Ummu Hani, ya. Jadi satu hari ketika mana Nabi membuka kota Mekah, berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah berlakulah pembukaan kota Mekah. Maka selepas saja berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi SAW singgah di rumah Ummu Hani dan Nabi SAW solat sunat duha di rumah Ummu Hani, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Hani sendiri. Jadi maknanya tuan-tuan, solat sunat afdal buat di rumah. Tapi kalau kita rasa kita kalau solat balik rumah ni kan, sampai rumah rasanya memang dah tak buka sejadah dah ni, nak solat sunat ba'diyah, baiklah buat kat masjid, kan. Kalau kita rasa kita balik naik motor ni kan, tak sempat singgah rumah, rupanya kawan dah panggil dekat kedai kopi, jomlah singgah sekejap, memang selesailah kita tak sempat solat sunat, maka lebih baiklah lepas je solat sunat, solat fardu, buatlah solat sunat di masjid, ya. Bukanlah kata solat sunat di masjid tu tak bagus, tak ada masalah pun sebenarnya, tapi dari sudut afdaliyah dia, yang paling afdal, ya. Umrah, ya.
Ya, ya, ya. Kalau kebetulan kita ada kuliah ilmu di masjid, maka buatlah di masjid. Ya, betul lah Haji kata kan, sebab ada pengecualian untuk solat sunat, antaranya solat sunat isyraq. Kalau kita selepas solat subuh tu kita duduk tunggu sampai matahari terbit sikit, kemudian kita buat solat sunat isyraq tu, maka pahalanya seperti menyamai kita melakukan ibadah umrah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kebetulan pula pagi itu ada kuliah duha, maka cantik dah. Ataupun kuliah subuh. Kuliah subuh tu dihabis betul-betul pula matahari terbit, kan? Kalau tuan-tuan tengok, ni dah masuk dah waktu isyraq ni, dah boleh buat solat sunat isyraq. Kuliah dah habis, boleh angkat takbir, boleh buat di masjid lah. Itulah saya kata tu, ada setengah-setengah orang, dia kalau rasa dia balik rumah dia tak mampu nak buat solat sunat, maka lebih baik dia buat solat sunat di masjid. Ya. Ya. Saya tak dengar lagi yang tak berubah tempat duduk tu. Nanti saya cuba confirmkan balik, ya, insya-Allah. Cuma yang kita baca hadis sebelum ni tidak disebut kalau dia berubah tempat duduk maka pahalanya berkurangan tu, kita tak jumpa lagi dalam hadis setakat ni lah kan. Kalau ada, insya-Allah nanti saya akan cuba notekan di sini, insya-Allah. Nanti saya akan maklumkan, insya-Allah. Cuma antara solat fardu dengan solat sunat, antara solat fardu dengan solat sunat ada satu hadis. Hadis tu diberitahu afdal kita mengubah tempat kedudukan kita selepas kita solat fardu. Katakanlah kita solat fardu, kita duduk dekat sini. Jadi bila mana kita nak solat sunat, Nabi SAW tunjukkan kepada para sahabat, sama ada kita beralih ke tempat yang lain ataupun kita bercakap seketika. Maksudnya sambil-sambil kita keluar daripada masjid ni, contohnya tuan-tuan, ya, ataupun kita nak pergi dekat saf yang lain tu, kita tengok kawan sebelah, kita salam dia, kita kata apa khabar, sihat ke? Itu adalah satu daripada sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Hadis ini berlaku pada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa tu Rasulullah dah wafat. Jadi ada satu orang ni, hamba Allah ni, selepas dia solat fardu, dia solat sunat di dalam masjid. Agaknya rumahnya jauh daripada masjid, maka dia memilih untuk solat sunat rawatib, solat sunat selepas solat fardu tu di masjid. Lalu dia pun habis saja solat fardu, dia pun solat sunat di tempat yang dia solat fardu tu. Habis saja dia selesai solat sunat, Muawiyah bin Abi Sufyan berjumpa dengan dia dan kata kepada dia, ya, maknanya supaya dia berubah tempat lain ataupun dia berkata-kata sebentar barulah dia melakukan ibadat solat sunat. Kerana itulah yang dijunjukkan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati rahmah wa hiya khairun minad dunya wa ma fiha, wal jama'atu rahmah wal firqatu azab. Yang bermaksud solat jemaah itu adalah merupakan rahmah, ya. Dan solat jemaah ini lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam dunia. Sebab tu tuan-tuan, solat jemaah ni kalau kita tengok, dia bukan sekadar buat pada waktu aman. Ada ketikanya solat jemaah ni dibuat ketika waktu perang. Nabi SAW mengajar kepada sahabat bagaimana nak melakukan solat jemaah ketika waktu sedang peperangan. Tapi peperangan yang bukanlah peperangan yang sangat kucar-kacir tu. Peperangan yang maknanya dia baru nak mula peperangan dan orang di belakang ni masih lagi belum betul-betul maknanya berlawan, bertikam pedang. Maknanya ada ruang untuk orang tu solat jemaah, cuma diajarkan oleh Nabi cara untuk solat jemaah. Ya, solat jemaah ketika di dalam medan peperangan. Ya, ringkasnya satu jemaah tu disolat dulu. Habis saja satu rakaat, maka imam akan
tunggu jemaah baru, jemaah yang asal tu dia akan habiskan solat secara bersendirian. Kemudian masuk jemaah baru, imam tunggu lagi, imam tak habis lagi solat. Imam tunggu jemaah baru tu datang. Selesai saja, habis saja jemaah pertama tu solat, jemaah pertama pun beredar, datang jemaah baru duduk belakang imam. Begitu sekali salat jemaah ini bukan sekadar di waktu-waktu yang aman, tetapi pada dalam medan ketika waktu peperangan sekalipun ditunjukkan cara solat berjemaah di dalam medan perang. Tapi kalau sekiranya dia tengah lawan, tengah menunggang kuda, tengah memanah, tengah nak menggunakan pedang, pada ketika itu dia solat di atas kuda pun dikira solat. Walaupun di tengah solat ketika itu di tengah lawan musuh dengan pedang, walaupun tidak menghadap kiblat, pada ketika itu pun dikira salat dia itu adalah salat yang sah, kerana dia berada ketika saat-saat genting di dalam peperangan. Wal jama'atu rahmah wal firqatu azab. Dan kehidupan ataupun apa sahaja yang dilakukan secara berjemaah itu adalah merupakan rahmah, dan perpecahan itu adalah mengundang azab, ya, azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul lah orang dulu-dulu kita ni, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, dia selalu buat satu perumpamaan-perumpamaan yang menjurus kepada hadis ini tentang kelebihan orang yang hidup dalam keadaan berjemaah. Kan kita dulu selalu dengar, ada satu cerita, bagaimana seorang ayah tu dia memberikan anaknya sebatang lidi, kan. Lepas tu dia kata, okey, sekarang ni cuba kamu semua patahkan lidi tu. Maka anak ni patahkan lidi tu dengan mudah, kan? Sebab apa? Sebab lidi sebatang aja. Kemudian ayah dia tu bawa pula satu bekas penyapu lidi, yang satu bekas yang diikat, suruh anak-anaknya patahkan. Tak seorang pun yang boleh mematahkan. Begitulah orang Melayu ni, dia cuba untuk mengajak ataupun mengajar kita tentang kelebihan melakukan sesuatu secara berjemaah. Kalau kita tengok orang dulu-dulu kalau buat kenduri kendara, kan tuan-tuan, jarang yang macam zaman sekarang ni. Kita yang order catering, kemudian orang catering datang, orang lain semua datang makan, saudara mara datang makan, balik. Dulu tak macam tu. Dulu seminggu ke, kalau yang zaman-zaman sebelum saya ni saya tak tahulah, tapi cerita zaman saya kecil-kecil dulu, seminggu ataupun 2 minggu sebelum nak kenduri, orang dah memang sentiasa datang dah rumah kita. Kita buat istilahnya apa? Bekwah. Kalau Kelantan kata bekwah lah. Bekwah je. Kalau orang belah-belah sini tak tahu apa istilahnya. Dia ada istilah. Rewang. Saya ingat betul-betul. Orang Jawa dia guna istilah rewang, betul. Jadi hari pertama dia nak kahwin tu seminggu lagi tu. Hari pertama nak buat apa ni? Kita hari pertama ni nak kupas bawang dulu. Hari tu kupas bawang, sama-sama buat. Besok kupas apa pula? Kupas kentang pula contohnya, kan. Begitulah seterusnya sehinggalah hari menjelang hari perkahwinan. Sebab tu orang dulu-dulu kadang-kadang bila mereka nak mengahwinkan anak-anak mereka ni, orang dulu bukan orang senang, tuan-tuan. Kebanyakan kita atau nenek moyang kita dulu susah-susah. Jadi macam mana cara mereka ni nak buat satu majlis? Okey, rumah saya tanam beras. Saya memang ada usahakan beras, padi. Saya ada beras kat rumah. Maka orang ni sumbang sikit beras. Yang orang ni dia menternak ayam contohnya. Dia ada ayam kampung kat rumah, maka dia pun sumbang berapa ekor ayam. Maka akhirnya terkumpullah satu himpunan makanan, maka akhirnya dijamulah, dibuat masakan, dijamu. Yang makan pun dia juga, yang menyumbang pun makan juga, kan. Sebab selain daripada dia makan, kemudian ada lebih, maka dibungkuskan, dia bawa balik pula makanan itu kepada orang-orang yang membantu ataupun saudara mara terdekat, makanan yang lebih daripada hasil kenduri itu. Kerana orang dulu susah. Nak dapat makanan yang sedap ni bukan selalu, sekali-sekali. Bila ada majlis macam tu, barulah dia orang dapat rasa makanan yang istimewa sikit. Kadang-kadang orang dulu-dulu ni, kalau cerita ayah saya ni, dia kata zaman dulu kalau makan nasi dengan ikan kering, itulah yang paling nikmat dah. Dapat makan nasi ikan kering, itulah yang paling nikmat dah. Tak usah cerita zaman Jepun makan ubi kayu tu, tak usah cerita. Cerita zaman-zaman kita baru nak merdeka ataupun
sebelum merdeka tu dapat makan nasi dengan ikan kering tu cukup nikmat. Zaman sekarang kita masak nasi ikan kering atas meja, anak kita tengok dia lalu je, dia pusing terus masuk bilik. Tak makan dah. Dia kata, mak masak apa hari ni, ikan kering ni kan. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hidup kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita cuba mengelakkan bibit-bibit perpecahan. Hati kita ni kadang-kadang ada terasa, ada tersentuh ya, dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan semasjid ya. Tapi kita cuba hilangkan perasaan itu dan kita cuba berbaik sangka. Kita kena sentiasa berbaik sangka dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang apa yang dibisikkan dalam hati kita kadang-kadang tidak benar pun dengan apa yang hakikatnya berlaku. Terutamanya perpecahan yang paling dahsyat sekarang ni adalah perpecahan di dalam masalah politik. Perbezaan antara kita punya parti kadang-kadang membawa kepada ketika kita duduk dalam kampung kita ni, solat berjemaah contohnya, kenduri kendara contohnya, ataupun kalau kita ada grup WhatsApp kita punya Qariah ni, kadang-kadang dalam grup WhatsApp itu ya berlaku bibit-bibit perpecahan di antara ahli-ahli Qariah. Lepas tu tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau boleh kita seboleh mungkin Nabi ajar kepada kita supaya kita sentiasa bersatu. Sebab tu Nabi jadikan masjid itu, masjid Nabi SAW itu satu tempat untuk Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansar pada ketika itu. Maknanya masjid ini menjadi satu tempat orang semua mengenepikan perbezaan politik. Zaman Nabi bukan tak ada politik, cuma nama partinya lain. Parti tak sama. Zaman Nabi dulu orang Aus dia ada pemimpin dia. Pemimpin Aus ni ialah Sa'ad bin Mu'az, dia ada pemimpin dia. Khazraj, ni parti satu lagi lah. Walaupun dikatakan dia sebagai, kita panggil perbezaan antara dua kabilah lah, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Tapi maksudnya sudah tentulah setiap kabilah ini saling nak menaikkan kabilah mereka masing-masing. Tapi kerana Islam itu datang menyatu padukan, fa aslihu baina akhawaykum innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan antara kamu. Maka masjid Nabi SAW pada ketika itu menjadi satu tempat penyatuan di antara ummah. Lepas tu kalau boleh dalam masjid ni, kalau kita ada grup masjid tuan-tuan, jangan cerita pasal politik lah tuan-tuan. Politik tu tunggu 5 tahun lagi baru cerita balik. Kita kena berlapang dada. Rumah dia ni nak cat warna apa pun terpulang pada dia kan. Dia minat sangat politik tu, dia nak cat rumah dia warna tu, biarlah, tak apalah, itu hak dia. Hatta kita ni Allah bagi kebebasan kepada kita untuk kita memilih apa yang kita rasa selesa untuk diri kita. Dan kepelbagaian ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu antara tujuannya ialah untuk kita saling bertolak ansur dan berkenal-kenalan. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kamu semua ini ada bangsa-bangsa, ada kabilah-kabilah untuk saling kamu kenal mengenali budaya kehidupan mereka masing-masing. Kalaulah kerana perbezaan warna kulit menyebabkan kita tak boleh nak masuk dengan dia, maka sia-sialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan kepelbagaian warna kulit dan rupa. Orang yang hidungnya mancung tengok orang ni hidungnya kemik, tak boleh kawan ni, hidung tak sama. Payahlah macam tu tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok dalam YouTube contohnya, kadang-kadang seorang tuan dia memelihara 3 ekor binatang dalam rumah dia. Dia pelihara kucing, dia pelihara anjing, dan dia pelihara arnab dalam rumah. Bagaimana mesranya binatang yang tak sama tu.
Anjing dah tentu tak akan cakap bahasa kucing, kucing pun tak akan cakap bahasa Arab. Tapi bagaimana antara ketiga-tiga binatang itu boleh hidup dalam keadaan harmoni, tak ada bergaduh. Ya. Tidak pernah anjing tu memaksa kucing untuk bercakap macam anjing. Tidak pernah kucing itu kecil hati kalau anjing menggunakan bahasa anjing kepada dia. Sebab itu kadang-kadang binatang ni dia lebih baik lagi untuk dijadikan ikutan sebenarnya. Tuan-tuan tahu, zaman-zaman dulu datuk nenek moyang kita ni hebat orangnya. Kadang-kadang dia nak mendidik ni, dia nak tegur gunakan manusia sebagai objek ataupun kita panggil sebagai pelakonnya. Dia takut ada orang kecil hati. Lalu macam mana cara mereka ni nak mendidik masyarakat? Dia gunakan binatang. Cerita tentang binatang ni tuan-tuan bukan sekadar berlaku pada masyarakat Melayu. Dia nak ajar supaya manusia ni jangan tamak. Diceritakan bagaimana anjing ini dilalu dekat titi, dia tengah gonggong tulang ni. Dilalu dekat titi, dia tengok dalam air titi tu, air sungai tu, dekat bawah titi tu, satu bayangan anjing yang sedang menggonggong tulang juga macam dia. Lalu dia pun tengok orang tu pun anjing tu pun tulang, maka dia pun nak berebut lah, nak rampas lah tulang kononnya dalam air tu. Maka dia pun buka mulut, maka akhirnya dia punya tulang pun jatuh dalam air, maka dia rugi. Sebenarnya mesej daripada cerita anjing tu bukanlah hakikat berlaku pada anjing-anjing seluruh dunia macam tu. Mungkin anjing tak macam tu pun Ustaz. Tapi dia nak ceritakan bagaimana sifat tamak seseorang manusia itu yang dilakonkan oleh seekor anjing akan menyebabkan kita akan rugi. Macam orang main saham tuan-tuan Macam orang main saham. Saya bukanlah nak cakap main saham tu tak bagus. Bagus main saham kalau pandai lah. Kita pencen, kerajaan bagilah sikit sagu hati orang pencen ni. Hari pertama kita pencen ni tuan-tuan, dah ramai dah orang tunggu tu. Dah ramai dah orang tunggu. Orang tahu kita ni pencen ada duit dalam akaun ni. Orang ni ajak masuk saham ni, orang tu ajak masuk saham ni. Padahal kita ni kalau kira Allah dah bagi cukup dah dengan apa yang dapat kan, kemudian setiap bulan dapat lagi, cukup dah. Tapi pasal kita ni kadang-kadang kita suka mengharapkan sesuatu yang di luar daripada apa yang ada, dan benda tu kadang-kadang tak pasti pun. Kita tak pasti pun boleh dapat, tapi pasal selalu iklan-iklan pelaburan ni menunjukkan keuntungan demi keuntungan, maka kita pun akhirnya terpedaya. Bila masuk dalam pelaburan, akhirnya kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi selalunya rugilah. Melainkan kita masuk pelaburan yang memang dah dijamin oleh kerajaan. Simpan dalam tabung haji pun dah cukup dah, alhamdulillah. Dapatlah juga kan. Lepas tu kita tak payah bayar zakat, dia dah tolong bayarkan zakat. Pada saya masuk tabung haji tu dah cukup selamat dah. Bila kita masuk dalam tabung haji, secara tak langsung dalam hati kita ni ada niat untuk kita selalu pergi ke Baitullah lagi. Betul tak tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, di kalangan orang Arab ada satu penulis kitab namanya Ibnul Muqaffa'. Ibnul Muqaffa' ni dibuat satu kitab Arab namanya Kalilah wa Dimnah. Kalilah wa Dimnah ni kalau dalam bahasa Melayu maksudnya Dimnah ni musang. Kalilah ni pelanduk. Kalau kita macam kancil, pelanduk dan musang. Sebenarnya Ibnu Muqaffa' tu dia buat cerita tentang haiwan tu, sebenarnya dia nak tegur khalifah. Dia adalah penulis pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Tuan-tuan kena baca juga sesekala kerajaan Bani Abbasiyah ni macam mana. Zaman Abbasiyah ni tuan-tuan ialah zaman kegemilangan umat Islam. Kekayaan negara ni melimpah ruah. Sehingga kan ada di kalangan khalifah, bukan semualah, ada di kalangan khalifah yang hidup mereka ini dengan kehidupan yang begitu mewah sehingga mereka terlupa dengan nasib masyarakat dan rakyat yang susah. Lalu siapa yang menegur khalifah secara direct akan dipenjarakan, bahkan ada yang kena hukum dan sebagainya. Maka macam mana cara
nak tegur khalifah ni secara tak langsung, maka Ibnul Muqaffa buat satu kitab namanya Kalilah wa Dimnah, cerita tentang kisah menggunakan watak-watak haiwan ini. Tapi akhirnya Ibnu Muqaffa ini akhirnya mati dibunuh juga. Ya, akhirnya dia mati dibunuh. Kerana mungkin kata-kata dia ataupun cerita tu disedari oleh khalifah. Mungkin khalifah kata dia ni nak sindir ni, kata. Walaupun dia guna haiwan tapi dia macam nak sindir ni. Maka akhirnya dia pun dihukum bunuh. Faedah, dibandingkan sembahyang berjemaah itu seperti air yang banyak, tiada menjadikan dia oleh kekurangan. Betul tak? Tidak menjadikan dia oleh kedatangan najis, melainkan mengubahkan rasanya ataupun warnanya ataupun baunya. Bersalahan air yang sedikit jadi najis ia dengan kedatangan najis, dan jikalau tiada berubah sekalipun. Tuan-tuan, hukum air yang boleh digunakan untuk bersuci, contohnya air mutlak, tuan-tuan, kalau dia melebihi 2 kolah, banyaknya air ni, kalaulah masuk najis, ya, dia tetap sah, boleh gunakan walaupun dia tu dimasuki oleh najis. Tetapi kalau air tu kurang daripada 2 kolah, walaupun masuk najis tapi tak berubah, maka tetap air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maknanya dalam solat berjemaah ni, tuan-tuan, kalau kita tengok seorang yang solat berjemaah, belum tentu semua yang bersolat jemaah ni semuanya khusyuk. Mungkin imam khusyuk, Bilal khusyuk, makmum semua khusyuk. Itu baguslah, terbaik dah tu. Kadang-kadang imam khusyuk, Bilal khusyuk, siap khusyuk, yang lain semua tak khusyuk. Sebab musim bola kan. Argentina dengan yang akhir siapa? Croatia. Teringat ni, masa masuk masjid dia teringat ni, nak pakai baju apa malam ni, nak duduk dekat kedai mamak ni, nak pakai baju Argentina ke ataupun nak pakai baju Croatia kan? Perancis Perancis. Maknanya Haji memang saya saja je sebut salah tu sebenarnya. Jadi kita nampak tak, tuan-tuan? Tapi oleh kerana salat berjemaah ini, maka kata para ulama, walaupun ada di antara jemaah itu ada yang mungkin solatnya tak khusyuk, tetapi ketidakkhusyukannya itu ditampung oleh imam itu, kerana mereka solat tu secara berjemaah. Sebab tu kita hidup dalam berjemaah ni, tuan-tuan. Kalau kita buat satu kesilapan, kita ignore je lah, anggapkan benda tu biasa. Dalam berjemaah ada tersilap tu biasa. Tapi kalau kita seorang buat satu benda, walaupun kita mahir, tetapi kalau kita tersilap, dia akan jadi tersilap. Walaupun kita ni jenis, orang kata selalu betul jaga kita punya pakaian ni daripada najis, tapi oleh kerana satu hari tu kita jalan tak perasan, rupanya ada pula najis juga melekat dekat belah bawah baju ni, tetap bernajis jugalah. Itu kalau kita cerita pada orang yang bermain bola contohnya. Walaupun dia tu seorang yang pakar main bola, tapi kalau dia seorang aja yang main bola dan dia tak ada pula synchronize dengan pasukan-pasukan di dalam satu pasukan ketika berada di padang, pasukannya tetap tak akan boleh menang. Sebab dia berjalan secara solo. Begitulah kehidupan berjemaah ini, ya, pasti ada faedah dan rahmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang suka hidup dalam keadaan berjemaah. Sebab tu, tuan-tuan, ada satu pepatah lah mengatakan, kalau kita nak berjalan laju, nak cepat sampai, jalan seorang-seorang. Tapi dia tak akan boleh jalan jauh. Tapi kalau kita nak berjalan jauh, berjalanlah secara berdua ataupun lebih daripada 2 orang. Apa maksudnya, tuan-tuan? Orang yang jalan seorang ni, dia boleh laju, tapi dia akan sampai satu tahap, dia pun jemu, dia akan berhenti. Tapi dia cepat sampai. Tapi orang yang jalan berdua, walaupun perjalanan tu jauh, tapi kerana dia berdua, di saat orang ni lelah, orang ni tolong bantu kan, maka pada ketika itulah kita akan dapat lihat kelebihan apabila kita hidup di dalam keadaan berjamaah. Nabi SAW dalam sejarah, kalau kita baca sejarah, Nabi selalu tunjukkan dalam apa keadaan pun Nabi ajarkan kepada kita buat secara berjemaah.
Contoh, Nabi berhijrah, boleh tak Nabi SAW nak berhijrah ke Madinah seorang? Boleh tak? Boleh. Kalau kira Nabi dah sampai Madinah. Nabi kan pernah bawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah, umur Nabi 25 tahun, pergi berniaga ke Syam. Perjalanan nak pergi ke Syam sudah pasti akan tiba di Madinah. Sebab Madinah ni macam R&R lah, tempat tambahkan bekalan makanan, tambahkan bekalan air kan. Orang nak musafir ni kan kena bekalan makanan cukup. Sebab mereka merentas padang pasir, bukan ada telaga dekat tengah-tengah padang pasir, itu tak ada tuan-tuan. Jadi mereka pasti akan cari mana-mana tempat yang mereka boleh berhenti untuk tambahkan bekalan makanan. Antara tempatnya Madinah. Maknanya Nabi dah mahir dah jalan nak pergi Madinah. Tapi Nabi tunjukkan dalam sejarah hijrah Nabi SAW, hijrah itu berlaku bukan melalui Nabi seorang. Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar dengan pemandu Nabi yang masih belum Islam pada ketika itu, yang bernama Abdullah bin Uraiqid, dan seorang lagi yang bersama dengan Nabi SAW. Perjalanan pergi ke Yathrib. Dulu nama Madinah dipanggil Yathrib. Tapi nama Yathrib ni maknanya tak berapa bagus. Maka akhirnya Nabi tukar kepada Tayyibah. Asalnya nama Tayyibah, Yathrib, Tayyibah. Akhirnya ditukarkan kepada Nabi Madinatul Rasul, atau disebut sebagai bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dikatakan adalah orang sembahyang seorang diri itu seperti binatang yang asing daripada tawalannya, tiada kuatlah ia, maka mudah diambil akan dia oleh harimau. Jadi orang yang sembahyang seorang diri, tuan-tuan, macam seekor kambing yang dia duduk berasingan daripada kumpulan kambing yang banyak. Jadi bila dia ni terpisah daripada sekumpulan kambing, maka mudahlah harimau ataupun serigala untuk menerkam kambing tersebut. Tetapi kalau dia duduk dalam kumpulan yang ramai, boleh jadi kumpulan kambing-kambing yang lain ini akan menyelamatkannya kalau sekiranya dia dikerumuni ataupun dia nak dibunuh oleh binatang buas seperti harimau. Demikianlah syaitan. Kuat ia atas orang yang sembahyang seorang diri, dan tiada kuat ia atas orang yang sembahyang berjemaah. Tuan-tuan dapat rasa tak beza? Kalau kita solat fardu ke di rumah, kita tuan-tuan akan dapat rasa beza kualiti ibadat solat kita kalau kita buat seorang diri kat rumah dengan kalau kita solat fardu dekat masjid. Bacaan kita kalau di rumah mungkin laju, tapi kalau kita solat berjemaah ni, bacaan kita lebih tenang. Kalau di rumah bila kita rukuk tu mungkin rukuk yang begitu laju, tak ada tamakninah sangat. Tetapi bila kita solat dekat masjid, mana boleh nak laju, pasal Pak Imam slow. Jadi kita kena ikut imam dan kita sembahyang dalam keadaan tenang macam imam. Kalau imam masa sujud terakhir tu sujud lama sikit, mana boleh kita bangun daripada sujud selagi Pak Imam tak bangun. Kita kata lama sangat Pak Imam ni, saya bangun dululah, saya solat, saya tahiyat akhir dulu. Tak boleh, kita kena tunggu imam sampai imam bangun. Maka di situ kita akan belajar apa tuan-tuan? Toleransi. Satu. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana kita mentaati pemimpin. Walaupun yang duduk belakang Pak Imam ni Perdana Menteri, tak boleh Perdana Menteri kata saya nak bangun awal lah, saya Perdana Menteri, dia setakat imam aja. Tak boleh. Sebab pada ketika solat, yang paling tinggi jawatannya ialah imam. Itulah jawatan yang paling tinggi. Sebab tu tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, kalau kita tengok dalam banyak sirah, apabila seorang imam ataupun khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, masuk khalifah. Bila khalifah masuk, orang seolah-olah tidak kenal yang lelaki itu adalah seorang khalifah. Kerana ketika berada di dalam rumah Allah, semua manusia dia punya martabat dan maqamnya adalah sama. Tidak boleh bawa jawatan kita masuk ke dalam masjid. Walaupun kita ni seorang general, ya, bintang kita penuh sampai satu tak ada tempat dalam baju ni nak letak bintang, penuh sangat bintang, ya. Tapi bila masuk saja rumah Allah, segala pangkat jawatan kita semuanya hilang. Dan kita semuanya berada di satu tempat yang sama. Inilah falsafah yang ditujukan kalau kita buat ibadah umrah. Ibadah umrah je, ya. Kaya macam mana pun seorang itu, jutawan macam mana pun, dia tetap memakai kain ihram yang sama dipakai oleh orang-orang yang lain. Mungkin yang duduk sebelah dia orang yang
jauh lebih miskin daripada dia. Tetapi apabila kita duduk di dalam rumah Allah, bila kita tawaf di Baitullah, Allah nak ajar kepada kita bahawa kamu semua di hadapan aku adalah sama. Semuanya adalah merupakan hamba-hamba Allah ataupun makhluk-makhluk Allah. Tidak ada seseorang yang lebih mulia daripada seseorang yang lain, dan kemuliaan itu hanyalah diukur dengan takwa. Takwa itu bukan boleh dilihat oleh manusia lain, tetapi yang tahu seseorang hamba Allah itu lebih takwa ataupun rendah takwanya hanyalah pemilik manusia, khaliqul makhluk, iaitu pencipta bagi seluruh makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kalau duduk sebelah kawan kita, kita tak tahu. Mungkin dia lebih takwa daripada kita, mungkin kita lebih takwa daripada dia. Tetapi hakikatnya Allah yang maha mengetahui siapa yang lebih takwa. Dan lagi sembahyang yang orang yang seorang diri itu tiada disurat baginya pahala sesuatu melainkan barang yang diakalkan dia, dan sembahyang berjemaah itu disuratkan baginya pahala sembahyang yang sempurna. Tadi kita dah sebut tadi. Orang yang solat secara seorang diri, katakanlah masa dia angkat takbir, dia fokus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fokus. Bila nak baca surah, tiba-tiba salah seorang daripada anaknya buka TV, apa-apalah, pasang cerita ke, cerita Piramli, apa pendekar bujang lapuk. Kita peminat Piramli contohnya. Allah, anak ni pula buka Piramli time-time solat pula ni. Kita tengah solat ni boleh bercakap lah, Allah, cerita Piramli dah mula dah tengah solat ni tadi tuan-tuan. Maka waktu yang kita terleka itu, maka pahalanya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau solat jemaah, katakanlah kita ni pun terleka, walaupun solat kita ni terleka, tak khusyuk, tetapi kesempurnaan itu berlaku kerana kita melakukan ia secara berjemaah. Kata Imam Ar-Razi, ia nakal daripada setengah ulama, sembahyang berjemaah itu hablullah. Imam Ar-Razi ni dia kata apa? Sembahyang berjemaah itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah sebagai hablullah, yang disuratkan akan kita berpegang dengan dia, seperti firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu maknanya dan berpeganglah kamu semua, bihablillah dengan tali Allah. Bi ni maknanya dengan, ba ni harful jar, tetapi dia ada banyak maksud tuan-tuan. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada sebahagian maksud tu litab'ir, menunjukkan sebahagian. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bab fiqh, bila mana Allah berfirman wamsahu biru'usikum, ketika kita ambil wuduk ni tuan-tuan, Allah berfirman wamsahu biru'usikum, sapulah, ada ba di situ, maknanya kalau mazhab kita, huruf ba itu bermaksud litab'id, menunjukkan sebahagian. Sebab tu bila kita ambil wuduk, mazhab Syafi'i kita sekadar cukup kita punya wuduk sah dengan hanya kita menyapu sedikit daripada rambut. Tapi kalau mazhab Maliki, dia tak ambil kira ba itu maknanya tab'id. Dia kata ba itu adalah merupakan ba ziyadah, ba tambahan. Jadi wamsahu biru'usikum sama maksud macam wamsahu ru'usakum, sapulah kepala kamu. Sebab itu dalam mazhab Maliki, ambil wuduk mesti sapu semua kepala. Sebab ba itu bukan dimaksudkan dengan tab'id. Tab'id maknanya sebahagian. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan hablullah, tali Allah di situ, kata Imam Ar-Razi, bermaksud salat secara berjamaah. Tuan-tuan kalau nak tahu satu kampung itu bagaimana masyarakat kampung itu punya hubungan antara mereka, tengok pada masjid dia. Itulah indikator. Ya, nak tengok bagaimana sesuatu tempat itu hubungan antara masyarakatnya baik ataupun tidak baik. Tuan-tuan, kita azan sekejap, kemudian kita sambung beberapa minit dan insya-Allah kita tamatkan insya-Allah.
InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi insyaAllah. Dan lagi sabda Nabi SAW, telah menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala akan satu dusun di dalam syurga. Dikatakan baginya Madinatul Jalal. Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, Allah cipta satu dusun yang begitu besar dalam syurga. Dan dusun itu dinamakan dengan nama Madinatul Jalal. Dan padanya mahligai itu, dan pada dusun itu, dalam dusun tu tuan-tuan, dibina satu mahligai. Nama mahligai itu ialah Mahligai Uzmah. Dan padanya satu rumah, dikatakan baginya Baitul Rahmah. Dalam mahligai itu pula dibina pula rumah. Masya Allah. Kita kalau dah bina mahligai, tak ada dah rumah dalam mahligai itu lagi. Cukuplah mahligai itu. Ni bina pula rumah. Kemudian dalam rumah itu ada 4,000 katil. Sarir ni maknanya katil. Dan setiap sarir itu ada 4,000 hurul ain. Hurul ain ni kita panggil bidadari syurga. Bidadari syurga. Dan padanya barang yang tiada melihat oleh mata, dan tiada mendengar telinga, dan tiada terlintas atas hati. Maknanya hurul ain ini, kalau kita bayangkan wanita paling cantik, masih tak boleh menandingi kecantikan hurul ain. Lalu datang seorang sahabat bertanya, bagi siapa ini ya Rasulullah? Maka jawab baginda, bagi orang yang sembahyang 5 waktu berjemaah. Tengok tu tuan-tuan. Allah. Kita kalau duduk Mekah Madinah tuan-tuan, kalau boleh satu waktu pun kita tak nak solat dekat tempat lain. Nak solat dekat Masjid Nabi ataupun Masjidil Haram. Dan riwayat Abdul Rahman bin Auf. Ini cerita seorang sahabat Nabi yang dikatakan antara sahabat yang kaya raya pada zaman Nabi. Ikon hartawan pada ketiga zaman Nabi, antaranya Abdul Rahman bin Auf dan juga Uthman ibni Affan radhiyallahu anhuma, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, kata Abdul Rahman, datang perniagaan daripada Mesir dengan 400 muatan. Maknanya kalau disebut 400 muatan, maknanya mestilah ada binatang yang duduk, binatang yang membawa muatan itu. Jadi sekurang-kurangnya 400 ekor unta yang penuh syarat dengan muatan, tuan-tuan. Kalau harga unta pun kita dah tahu berapa harganya mahal, tuan-tuan. Termasuk dengan keuntungan muatan barang dagangan itu berada di atas unta itu, kita boleh bayanglah berapa banyak. Maka keluarlah ia mendapat akan dia, maka lambat berpalingnya hingga luputlah ia akan takbiratul ihram bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang subuh. Dan mendapatlah ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada rukuk pada rakaat pertama. Dia bukan lewat sangat pun. Dia datang rukuk, Nabi rukuk saja. Tapi masih rakaat pertama. Maka tatkala selesai ia daripada sembahyang, kerana dia rasa tak dapat takbiratul ihram dengan Nabi ini, maka dia pun niat dalam hati ni, dia kata, saya nak sedekahkan semua 400 ekor unta saya ni, kerana nak ganti balik takbiratul ihram yang dia tak dapat buat bersama dengan Nabi SAW. Lalu kemudian dia pun bagi tahu pada Nabi, ya Rasulullah, aku berbuat begini dan begini, maka adakah tercapai aku akan pahala takbiratul ihram? Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak. Walaupun dah derma 400 ekor unta pun tuan-tuan, tak boleh nak dapat balik, kembalikan pahala terluput solat takbiratul ihram bersama dengan imam. Ini untuk diri saya, tuan-tuan. Sembah ia, ya Rasulullah, aku jadikan barang yang di atasnya daripada segala mata benda sekaliannya di dalam fi sabilillah, adakah aku akan tercapai pahalanya? Maknanya Sayyidina Abdul Rahman kata, saya sedekahkan semua unta saya dengan apa yang ada di atas unta tu, adakah saya boleh dapat pahalanya? Nabi kata tidak. Maka dia pun berkata, adalah di atas tiap-tiap unta itu seorang sahaya bagiku, aku merdekakan dia bagi wajhullah ta'ala. Adakah mencapai aku akan pahalanya? Nabi kata tidak. Abdul Rahman kata, setiap ekor unta tu, dia ada 400 ekor unta, setiap ekor unta tu aku bebaskan 400 hamba pula. Tuan-tuan, nak beli hamba bukan murah-murah, tuan-tuan. Nak buat hantaran kahwin pun dah mahal, ni kan nak beli hamba, kan? Pun mahal. Kata dia, aku
Bebaskan hamba sebanyak mana binatang 400 ekor unta. Adakah aku boleh mencapai pahalanya? Lalu Nabi kata tidak. Kemudian sabda baginda, hai Abdurrahman, jikalau ada di dunia ini dan barang yang ada di dalamnya daripada harta kamu, dan kau jadikan dia di dalam fi sabilillah, pasti tidak akan tercapai kamu akan kelebihannya. Allahu akbar. Kalaulah Abdurrahman bin Auf pada ketika itu manusia paling kaya dalam dunia, seluruh kekayaan di dunia pada ketika itu semua milik Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, dan kau keluarkan semua apa yang ada di kalangan daripada harta kamu itu pun tidak boleh menyamai pahala orang yang dapat takbiratul ihram, ya, salat berjemaah takbiratul ihram. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri kita. Insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang, bab yang ke-10 yang menceritakan tentang kelebihan hari Jumaat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.